Okey, tutorial 3 macam saya cakap kena hantar sebelum 10 pagi lah, 13 Disember Isnin. Okey. So kedua tentang ujian pertengahan semester, macam saya maklumkan sebelum ni, saya bercadang nak buat pada 16 Disember hari Khamis pukul 8 hingga 9 malam kan. Dan saya proceed lah dengan cadangan saya tu sebab tak ada pun siapa-siapa yang kontak saya bagi tahu ada masalah tu kan. Jadi saya proceed je Khamis 16 Disember pukul 8 hingga 9 malam. Dan tajuk dia termasuk lengkung aras dan permukaan aras. Maksudnya daripada minggu pertama tu kita belajar macam-macam benda juga lah, termasuk yang banyak tu yang ellipse, hyperbola, parabola macam tu kan. Itu dalam pola koordinat, dalam koordinat kutub dan sebagainya. Sampailah kepada fungsi multiple boleh ubah, iaitu topik lengkung aras dan permukaan aras. Kan, contohnya saya bagi awak equation fxy, kemudian saya kata lakarkan lengkung aras ataupun daripada lengkung aras kita gunakan perkataan apa tu? Kontur kan, peta kontur kan, kontur plot kan, ataupun kontur map kan. Ini awak kena lukis lah. Macam kan kita ada buat latihan kan dalam kelas. Okey, itu nombor 2 ujian pertengahan semester. Kemudian yang ketiga adalah peperiksaan akhir. Jadual dia, draft jadual dah keluar. Saya tak pasti pelajar dapat ke tak. Cuma bila saya tengok tarikhnya adalah 10 Februari 10 Februari 2022 pelajar ada dapat tak? Ada. Dia daripada FST FST kot dia ke Bank Akademik yang email? Boleh tengok dekat SMP web. Okay. So memang dah ada dah kan? Betul ke? 10 Februari? Lebih kurang lah kan? Bukan lebih kurang, kena sama lah. Kalau ingat baik, tolong cek sama ke tak. Maksudnya sama lah kot. 10 Februari, hari ni kita 10 hari bulan Disember, jadinya ada 2 bulan lagi untuk ujian peperiksaan akhir semester ni. 2 bulan lagi. Pukul 2.30 petang sampai 4.30. Jadi ada 2 jam. Ada 2 jam. Kemudian untuk muat naik jawapan nanti dia akan seperti semester lepas, kita akan beri pelajar tempoh 30 minit. Tempoh 30 minit untuk muat naik lah. So 2.30 sampai 4.30 untuk jawab, setengah jam lagi untuk muat naik. Okey, itu saja untuk yang ujian peperiksaan akhir ini. Tujuan dia bagi tahu awal supaya kalau ada pertembungan dengan peperiksaan yang lain, awak boleh maklumkan terus kan. Kelas kita pun tak besar sangat kan, jadinya kalau nak tukar mungkin kita boleh tukar lah. Kalau maksudnya kalau ada pertembungan ke apa kan. Okey, tapi saya rasa tak ada kot. Okey, jadinya itu sahaja kot untuk pengumuman. Kemudian berkaitan dengan kelas, berkaitan dengan kelas kita, saya cadang nak tukar kelas yang hari Isnin tu. Kelas hari Isnin kan pukul 9 sampai 10 pagi. Jadinya ada tak cadangan lain ke? Untuk cadangan waktu yang selain daripada hari Isnin tu? Ada tak? Hari Selasa ke? Selasa 2, 3 boleh ke? Ke ada yang ada kelas ke? Tak boleh ada kelas. Rabu 2, 3 atau 3, 4? 3, 4 saya ada kelas tutorial. 2, 3 boleh ke? 2, 3 boleh. 2, 3. Selain apa, Sabrina ada masalah, siapa ada ke yang tak boleh? Sabrina boleh kan 2, 3 kan? Saya tanya seorang lain. Azwani Sharif? Saya boleh. Ainul boleh. Azwani boleh. Siti Mariam? Saya boleh. Boleh Sabrina tadi. Rusnita? Boleh doktor. Rusnita. Kejap ya.
Boleh Ya. ulang masa sekali lagi tak? Hari Selasa pukul 2 hingga 3 petang. Okey. Siapa tadi saya sampaikan tadi, Bismita Syahidah. Syahidah ada? Boleh Doktor. Boleh Just nak make sure semua okey lah kan. Syahidah, ada Wiyah tadi okey kan? Rabu sorry, Rabu. Silap. Sorry. Okay. Rabu 2 hingga 3 petang. Ainul Syafiqah boleh ya? Syafiqah, Chan Semin, Rabu 2-3, sorry, bukan Selasa. Adriani Nordin. Boleh Doktor. Boleh. Okey, Afiqah tadi. Afiqah dah cakap tadi. Boleh Doktor. Okey. Afiqah ya, tengok ada yang saya semua okey Jadi saya saya kena masukkan dalam saya punya ni juga lah. Okey. So Rabu 2-3 Kejap saya nak tengok tarikh cuti UKM. Kalau boleh semak dekat internet tarikh cuti tu, kebanyakannya kalau kita tengok bulan semester ni okey. Tahun baru Cina 1 hingga 2 Februari, tapi saya expect time tu dah study week. Study week kalau kita tengok dalam planner, dalam tarikh ni, study week adalah 2 minggu Minggu ulang kaji 24 Januari sampai 6 Februari. 24 sampai 6. Study week 2 minggu. Okay, so saya tak ingat kalau sebelum ni pernah macam ni lah. Tapi apa ni, mungkin macam first time lah saya rasa. Okay, so terima kasih untuk yang tu. Okay, jadinya sambung topik kita. Saya nak kongsikan slide. Okay, harap boleh nampak. Kalau tak nampak, beritahu saya. Okay. Minggu lepas kita dah, ataupun kelas sebelum ni kita dah tengok pasal limit ataupun had. Jadinya kita ada beberapa cara kalau kita jumpa soalan, antara pertama sekali, kalau kita nak menentukan ataupun kita nak mencari had, yang mana katakan kita nak tahu diberi fx kan, kemudian kita nak tahu had, bukan fxy, jadi had untuk x dan y menghampiri a dan b, yang bermaksud x menghampiri a, y menghampiri b, bagi fungsi fxy. Kita nak tahu had dia apa kan. Jadi pertama sekali, apa yang kita buat adalah kita gantikan a dan b dalam fxy untuk memperoleh fab. Kemudian kita tengok hasilnya. Jika FAB ni tertakrif, maksudnya awak dapat nilai contohnya FAB sama dengan L contohnya. Maka had tersebut adalah L. Okey. Kemudian katalah bila awak gantikan
Okay, jika FAB dia tak takrif. Contohnya, awak dapat FAB sama dengan kosong bahagi kosong. Maka pergi ke langkah ataupun step 2. Dekat sini, gunakan contohnya, kalau kita tengok kat nota kita ni, dia ada sebutkan. Contohnya kalau kita pernah ingat lagi dalam kalkulus 1, digunakan apa? Sandwich theorem. Kan? Ataupun kat sini, squeeze theorem kan, namanya lebih kurang sama. Sekejap ya, S. Ni. Sekejap ya. Kat sini. Gunakan squeeze theorem ataupun dipanggil sandwich kan. Tak ada dalam ni kot. Gunakan gunakan theorem ataupun sandwich. Ataupun saya tak pasti dalam bahasa Melayu dia apa. Squeeze. Kan. Cara dia macam ni. Let's say awak ada, kalau dalam ni digunakan fxy, gxy dengan h. Jadinya macam ni. Kita ada fxy, kita kena pastikan untuk semua x dan y, kita kena pastikan yang kita punya fxy ni sentiasa lebih kecil daripada dengan g xy. Kan? Ataupun boleh gunakan beginilah. Lebih kecil. Kalau kita Google, benda ni memang kita kata memang established lah. Memang kalau belajar kelas mesti tahu kan. Okey, jadinya cara dia, kita nak tahu fxy, tapi bila kita gantikan, kita dapat kosong per kosong. Jadi kita tak sure macam mana. Jadi kita gunakan, ada beberapa teknik, tapi antara yang paling famous adalah awak gunakan teorem sandwich ni ataupun teorem squeeze ni, iaitu kalau awak untuk semua nilai x dan y, awak dapati nilai f bagi xy tersebut kurang daripada h dan g, kemudian awak tahu, katalah awak tahu ini, let's say ni adalah had dia adalah L, L2, let's say ini pun ada hadnya, tak perlu L2 pun, katalah ni had dia adalah L, yang ni adalah L juga, maka secara automatiknya mestilah yang di sini pun adalah L, kan? That's why dia squeeze kan, dia sandwich. Maksudnya kita tahu yang atas ataupun yang kiri dan yang kanan, yang tengah-tengah yang diapit tu, walaupun kita tak tahu nilainya, kan, kita cari tak dapat, tapi kita tahu bahawa hadnya adalah mestilah had yang sama dengan yang kiri dan kanan. Kan, kalau ni L, mestilah yang ni adalah L. Selalunya macam bila had H, L ni selalunya adalah kosong lah. Bila L sama dengan kosong, yang ni pun hadnya menghampiri kosong, yang di sini mestilah secara automatik had. Bila XY menghampiri AB pun menghampiri kosong. Kan? Okey. Kemudian, tapi bukan tak mudah lah. Tapi ini tak mudah kan. Tapi kaedah ini tak semestinya mudah dilakukan. Sebab apa? Sebab kerana agak sukar antaranya lah untuk dapatkan G dan H ni. Untuk dapatkan G dan H. Lagi satu apa? Kerana ni satu sebab. Satu lagi adalah bila F tak semestinya menumpu, kan?
Jadinya kalau F ni dia converge, dia diverge, dia tak ada had, kan? Jadi kalau ni tak ada had, macam mana kita nak dapatkan H dengan G? Kan? Kalau yang ni, kalau dia ada had, kita boleh lah dapatkan H dengan G. Kan? Mesti kita boleh dapat. Kan? Tapi kalau H tak menumpu, kan? Maksudnya dia tak ada had, kan? Jadinya macam mana kita nak dapatkan H dengan G yang menumpu, yang mengapit benda yang tak menumpu, kan? Jadinya itu antara dua sebab lah, iaitu kerana agak sukar untuk dapatkan G dan H, walaupun mungkin kita boleh dapat. Yang kedua sekali, saya rasa yang paling utama adalah F tak semestinya menumpu, yang bermaksud F tiada had. Maka kita tak boleh dapatkan H dan G yang mempunyai had. Kan, macam mana benda yang mempunyai had boleh mengapit benda yang tiada had? Kan, tak logik kan? Okey. Ataupun kalau satu lagi yang sedikit, yang berlainan sedikit, katakan yang ni kita dapati, boleh juga kita guna F lebih besar daripada G, kan, untuk semua XY. Kalau G tiada had, maksudnya G tu dia diverge, sudah tentu F pun diverge, maksudnya tak ada had. Kan, dia tak menumpu mana-mana. Sebabnya kita dah tahu kan, kalau ini yang lebih kecil daripada F, dia tiada had, dia tak menumpu, dia diverge. Macam mana yang lebih besar daripada dia akan menumpu? Tak boleh. Okey. Ini apa? Kita tengoklah kan, function kan. Kalau kita ada function kat sini, let's say ni adalah Y, ni adalah X, kita ada satu fungsi macam ni. Kan, let's say Y sama dengan 1/X. Kan, kemudian kita ada satu lagi fungsi, Y sama dengan 2/X. Kan, dia macam ni. Kan, jadinya kita tahu 2/X sentiasa lebih besar daripada 1/X. Kan, kita tahu kan. Jadinya bila 2/X, bila kita kata X menghampiri infinity, maka yang ni akan pergi ke kosong. Kan, bila X menghampiri infinity. Jadinya 1/X kurang daripada 2/X. Kalau 2/X pergi ke kosong, bila X menghampiri infinity, maka sudah tentu yang ni pun akan menghampiri kosong bila X pergi infinity. Sebab apa? Sebab dia kurang daripada di sebelah sini kan. So kita boleh kata yang ni, let's say ni adalah H, yang ni adalah F. Kan? Okay? Itu salah satu contoh lah, contoh yang mudah. Tapi ni obvious lah kan, 1/X dengan 2/X, kita pun tahu bentuk dia macam mana. Okay? Kemudian, satu lagi, tapi kaedah ini tak semestinya kita gunakan teorem ni. Jadinya yang ketiga adalah kita cari had pada ataupun melalui beberapa arah. Kan, atau kita kata path. Contohnya yang kita buat dalam kelas sebelum ni. Kan? Kita ambil dua path kan, two path. Kan, sebagai contoh, kalau kat sini kita apa? Kita gunakan along x-axis. Kita gantikan along x-axis. Maksudnya bila x-axis, along x-axis maksudnya apa? Y sama dengan kosong. Kemudian along y-axis. Yang bermaksud x sama dengan kosong. That's why kat sini dia jadi y sahaja. Tak, sebab dia tak bergantung dengan x. X terus gantikan sebagai kosong. Kemudian dapat. Kan? Jadinya kat sini melalui beberapa arah. Kan? Path. Kan? Jadinya contoh kita kata sepanjang paksi x yang bermaksud y sama dengan kosong. Kita gantikan dia, kemudian kita tengok.
Maksudnya bila kita gantikan Y sama 0, kita tengok yang terhasil tu iaitu satu pembalik ubah saja, apa terjadi kepadanya. Kan? Okay, ini kita dah buat dalam kelas sebelum ni. Kemudian sepanjang paksi Y. Kan kita tengok. Iaitu kat sini buat X sama 0. Kemudian selalu digunakan lagi sepanjang garis X sama dengan Y. Sebagai contoh. Ataupun kita boleh tulis bukan X sama Y. Y sama dengan AX. Yang mana A adalah apa-apa nombor nyata. Kalau selalunya digunakan integer lah. Y sama X, Y sama dengan 2X. Contoh kan. Ataupun A boleh jadi negatif kan, iaitu Y sama dengan negatif X, negatif 2X dan sebagainya. Kan? Jadi kat sini ada dua possible output ataupun outcomes. Pertama sekali, jika jika dua had yang didapati iaitu L1 dan L2 adalah berbeza, maka had tidak wujud. Maksudnya dia function tu dia diverge, dia tak wujud. Kemudian jika di sini dua atau lebih had yang didapati, contohnya L1, L2, L3, bla bla bla, adalah sama, iaitu L1 sama L2 sama dengan L3, bla bla bla, maka had mungkin wujud. Kita katakan mungkin. Kenapa mungkin? Sebab kita dah bincang tempoh hari. Kalau kita ada dalam 2D, kita ada many possible ataupun infinitely many possible path. Kan? Contohnya kalau kita gunakan ni saja. Kita ada paksi X, paksi Y, kemudian Y sama dengan X, Y sama AX, kan? Ini boleh jadi apa-apa nombor nyata. Nombor nyata kan unlimited, kan? Jadinya ada banyak. Jadi mustahil untuk kita cuba semuanya. Jadinya kalau kita cuba, mungkin kita cuba 3 ataupun 2 path ataupun 2 arah sahaja, 2 laluan sahaja. Yang mana laluan ni mesti kena lalu dekat nilai AB yang kita nak tentukan fungsinya. Kan? Jadinya kalau apa yang kita cari, let's say kita cuba 3 arah ataupun 3 laluan dan had ni adalah sama, maka kita kata had tu mungkin wujud. Sebab kita tak tahu, mungkin dalam arah ataupun laluan yang keempat mungkin kita dapat L4 dia tak sama dengan L1, L2, L3. Kita tak tahu. Okey? Jadinya bila kita nak cari arah, kan? Bila kita nak tentukan arah ataupun path, arah tersebut mesti melalui titik tu. Arah tersebut mesti melalui titik AB. Contohnya apa? Contohnya, katalah kita ada, contohnya kita nak tentukan had fx, y bila xy menghampiri berapa? 1,1. Kan? Bila xy menghampiri 1,1. Jadinya kita nak pilih C1, kan? Kita punya arah tu. Kan? Kalau kita pilih y sama dengan x. Boleh tak? Jawapannya boleh. Kan? Sebab bila kita masukkan, kita gantikan y dengan 1, x sama dengan 1. Kan? Jadinya dia melalui. Maksudnya kalau kat sini 1, ini 1, 1. Garis y sama dengan x adalah garis yang melalui titik tu. Jadi kita boleh guna. Let's say kita ambil C2. C2 adalah y sama dengan x kuasa 2. Boleh ke tak? Boleh. Sebab
Kita gantikan y sama dengan 1, x sama dengan 1 kuasa 2 dapat 1. Kan, iaitu kalau kita tengok kat sini, graf kuadratik macam ni. Macam ni. Dia melalui. Kan? Tapi kalau kita gunakan y sama dengan, let's say kita tengok C3. Kita nak guna y sama dengan, sebab y sama dengan 1 ni banyak yang boleh kan. Contohnya y sama dengan log x. Boleh ke tak? Tak boleh sebab log x dekat sini. Warna merah. Graf dia macam mana? Macam ni kan? Dia tak melalui. Dia tak melalui titik satu-satu. Jadi kita tak boleh. Jadi kita kena gunakan garis yang hanya melalui titik tersebut sebagai arah. Okey. Okey, itu saja. Kita just saya conclude cara dia. Jadi kita gantikan dulu. Dan kalau tak boleh ganti, kalau tak dapat juga kosong-kosong, maka kita tengok, kita gunakan sandwich theorem ke, Swiss theorem ke. Tapi ni skar sebenarnya. Kan, kalau boleh, baguslah. Kalau kita perasan. Tapi kalau tidak, kita terpaksalah gunakan arah untuk cari. Kan? Jadi kita tengok kat sini, contoh yang ni kan, dia suruh tunjukkan tak wujud kan, does not exist. Kan? Digantikan dulu. Digantikan, kalau kita gantikan kosong, kita dapat 0 per 0. Kan? Sebenarnya tak, saya ingat tak semestinya 0 per 0 pun. Kan? Tetapi kita kata kalau yang bawah tu kosong. Sebab saya kata tak tertakrif kan, maksudnya mungkin A kita dapat 2 bahagi kosong. Itu tak tertakrif juga kan, jadinya itu termasuk dalam kes ni. Maksudnya dia tak semestinya 0 bahagi kosong. Okey, jadinya kita ganti dapat kosong, bahagi kosong, so tak boleh. So kita pilih path kan, xy, maka bila y sama dengan kosong, maka kita gantikan y sama dengan kosong, maka yang tinggal adalah x2 bahagi x2. Sebab apa? Sebab y sama dengan kosong. Kita dapat 1. Kat sini nak tengok balik apa yang kita bincang tempoh hari. Contoh 1 kita tengok, just recap dia. Kemudian contoh 2. Contoh 2, kemudian contoh 3. Contoh 3 dah. Okey, contoh 2 pun lebih kurang je kan. Nanti kan dapat kosong. Kemudian kita tengok path dia. Syarat dah, tengoklah. Kemudian contoh 3, ni simple lah kan. Jadi kita ikut macam di sini. Kan? Contoh 3, kita gantikan dulu. Dapat tak? So, kalau kita gantikan 1 dengan 2, rasanya tak ada masalah sebab ini adalah fungsi, kita kata fungsi polinomial. Kan? 2 dimensi lah kan, x dan y. Jadi dia tak ada penyebut, dia bukan pecahan lah. Jadinya tak akan dapat per kosong kat bawah, tak ada kan, sebab dia adalah nombor dia adalah kita kata nombor polinomial lah. Kita gantikan kita dapat 7. Maka hadnya adalah 7. Itu saja. Kemudian yang ni pun sama. Kita gantikan 2, 4. Kita dapat 2 kali 2 tambah 4 dapat 8. Kan? So, kita selesaikan sampai dapat 2. Jadinya kita tak perlu lagi nak gunakan Swiss theorem ke kan, ataupun tak perlu lagi nak gunakan step yang ketiga tu kan. Tadi teorem atau Sandwich atau Swiss, ataupun yang ketiga tu kita gunakan arah yang ataupun path yang berlainan untuk tengok dia punya had dia. Tak perlu pun, kita gantikan terus sahaja. Okey, kemudian ini contoh. Contoh 4, dia kata bila mana kat sini kalau kita tak nak gunakan yang ni. Sekejap, saya ni tak gerak pula. Okey. Tapi tengok yang nombor 3 ni, bila kita kata bila kita gunakan kaedah ini, yang terbaik pun dia boleh kata adalah apa? Had mungkin wujud. Kan? Itu yang paling bagus sekali. Kan? Jadinya kita tak boleh pasti betul-betul had tu wujud atau tak. Cuma kita boleh, kalau dia tak wujud memang kita tahulah. Dia maksudnya kat sini
had tak wujud atau had mungkin wujud. Tapi had tu betul-betul wujud kita tak pasti. Dia berbeza dengan keadaan nombor 2 ni, iaitu keadaan nombor 2 ni bila kita gunakan teorem ni, kita memang yakin had tersebut wujud. Kan? Sebab apa? Sebab ia diapit oleh 2 ni ya, wujud. Jadinya kita tengok kat sini. Okey, dia kata ni adalah keadaan nombor 2. Dia kata begini, jadi kita gantikan, kita dapat 0 per 0. Kan? Jadinya langkah pertama tak boleh. Gunakan langkah yang kedua. Jadi ini contohnya agak susah sikit kat sini. Okey, jadinya kita nak tahu ni. Okey, sekejap ya. Jadinya kita cari, katakan ini kita punya f, kita nak cari dua fungsi yang mengapitnya. Jadi kat sini nak tulis contoh. Example 4. Kita nak tentukan had xy 00, 2 x kuasa 2y, x kuasa 2, y kuasa 2. Kan? Dengan xy 00. Kita nak tahu. Kan? So pertama sekali kita gantikan. Yang ni kita punya fxy. Gantikan, kita dapat f00 sama dengan 2 0 kuasa 2, 0 kuasa 2, 0 kuasa 2 iaitu 0 per 0. So tak dapat ditentukan. Kan? Jadinya tidak tahu. Yang kedua, kita gunakan dalam ni lah, teorem squeeze. Kan? Teorem. Saya tak ingatlah nama dalam bahasa Melayu, mungkin ada kot. Jadi kat sini, apa dia buat? Dia tentukan G dengan H. Tapi dekat sini dia gunakan F. Sekejap ya. Dekat sini dia gunakan, ini adalah bukan F. Dia gunakan sebagai G. Betul ke? Sekejap saya tengok. Okey. Dekat sini digunakan G Okey. Bukan F. Bukan F. Betul lah. Jadi kat sini, kalau yang kat atas ni terpulang kita guna kalau saya nak letak kat sini saya gunakan diikut susunan kan, alphabetical order kan, F, G, H. Okey, jadi kerana suka untuk mendapatkan F dan H, kemudian G tak semestinya menumpuk, maka G tiada had. Okey, kita tak boleh dapatkan F dan H. F dan H. Okey, so dekat sini kita nak gunakan teorem squeeze, macam mana nak buat? Okey, jadinya kita ambil modulus dia. Nanti saya terangkan kenapa kita ambil modulus. Jadi kita ambil modulus. So dekat sini, kita boleh juga gunakan sama dengan. Kemudian kat sini, apa yang dia buat adalah dia letakkan kosong. Kan? Of course lah dia akan lebih besar daripada kosong. Sebab apa? Sebab yang kat sini, bawah ni adalah kuasa 2. Maka dia mesti lebih besar atau sama dengan kosong. Yang ni pun sama juga. Dan ini nombor positif. Kan, jadinya mestilah dia lebih besar daripada kosong ataupun sama dengan kosong. Okey, kemudian kita nak tengok yang belah kanan ni apa kita nak cari. Kan? So macam mana dia buat? Okey, kita tengok ni. Katalah awak ada x kuasa 2, bahagi x kuasa 2. Kan, so awak tahu nilainya adalah 1. Sekarang ni awak nak ubah sikit, awak ikut dia. Katalah awak ada x kuasa 2 bahagi x kuasa 2 tambah y kuasa 2. So macam mana? Tadi x kuasa 2 bagi x kuasa 2 sama dengan 1. Sekarang ni awak ada 1 dekat sini. Di mana y kuasa 2 nilainya semestinya lebih besar ataupun sama dengan kosong. Kan?
Jadinya sekarang ni dia punya penyebut dia, denominator, dia dah menjadi besar sedikit. Jadinya kat sini jadi less than or equals to 1. Sebabkan yang ni. Sebabkan ada y kuasa 2 ni. Yang ni kita bahagikan dapat 1. Tapi bila kita tambah satu lagi sebutan di bawah ni, maka sebutan ni akan menyebabkan keseluruhan sebutan di bawah ni menjadi lebih besar daripada yang asal. Jadi that's why kita dapat less than or equals to 1. Kat situ. Okay, dan kemudian dia buat apa lagi kat sini kan? Okay, jadinya kat sini sekejap je saya tengok. Okay, yang ni kita nak tulis mula, ya. 2 adalah nombor positif. Kita boleh keluarkan dia. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 pun adalah nombor positif. Kita boleh keluarkan dia. Ya. Oh, saya tertinggal Y dekat sini. Patutnya 2X kuasa 2Y. So ni kosong. So kat sini jadi ada Y. Okay. So 2 nombor positif. X kuasa 2 nombor positif. Y kuasa tambah Y kuasa 2. Ni pun nombor positif. Jadi kita keluarkan dia. Yang tinggal adalah Y. Ialah dia ada equivalent. Kan? Sebab ni semua nombor positif. Jadinya tak perlu berada dalam modulus ni. Kan? Yang tinggal hanyalah Y. Y ni boleh jadi positif. Y boleh jadi negatif. Kan? Tapi macam mana kita nak buat ni? Kita tengok kat sini. Sekejap je. Okay. Okay, kemudian kita ada ni. Sorry, ni pun kena keluar juga ni X kuasa 2. Tertinggal. Kemudian kita ada ni. Iaitu kurang daripada 1. Kan? Iaitu yang mana? Iaitu yang ni. Dia kurang daripada 1. Maka kita dapat kesemua ni adalah kurang daripada 2 kali 1 Y. Iaitu 2 modulo Y. Walaupun nilai mutlak bagi Y lah, dapatkan dengan 2. Jadinya kat sini, kita dapat 2, sorry, nak gunakan warna hitam. 2 Y. Jadinya ini yang kita nak cari. Ini kita nak cari, iaitu G, ataupun saya gunakan warna lain, hijau. Yang ni F, yang ni adalah H. Kemudian kita tengok balik kat sini. Had. Sekarang ni kita nak bila mana XY menghampiri kosong. Jadinya had XY menghampiri kosong bagi F. Fxy adalah had XY menghampiri kosong. Fxy ni apa? Fxy adalah kosong. Had XY bila had bagi kosong, bila XY menghampiri kosong, mestilah kosong. Sebab dia tak bergantung pada XY pun. Fungsi tu memang kosong. Kalau kita lukis, fungsi dia memang sentiasa kosong. Regardless of the value of X and Y. Sorry, katalah ni F. F, X, Y. So kita satu lagi kan. Y. Dia sentiasa kosong nilainya. Kan? Jadinya hadnya adalah kosong. Kemudian satu lagi. Had XY kosong-kosong untuk H. Itu kita gantikan had XY kosong-kosong untuk 2Y. Jadi kat sini dia unik sikit sebab fungsi ini dia tak bergantung kepada X. Dia tak bergantung pada X. Jadinya kita boleh buang dia, iaitu had Y menghampiri kosong 2Y. Sama dengan berapa? Kita tengok balik.
ingat balik fungsi ataupun saya boleh keluarkan, saya ringkaskan lagi 2 had y mengambil kosong y. Maksudnya 2 ni pemalas kita boleh keluarkan dia. Jadi sekarang kita nak tentukan yang ni sahaja. Macam mana? Jadi kita lukis macam mana fungsi kepada suatu nombor. Kan? Katakan ini y, ini adalah z. Jadinya dia macam ni. Kat sini z adalah modulus y. Kan? Kalau tak faham, anggap y ni adalah x, z ni anggaplah sebagai y. Kan? Jadi ini y, kalau ni adalah, sorry dah terpadam. Jadi ini katalah ni z. Ini bentuknya. Jadinya bila dalam mana-mana arah pun, daripada arah sini ke, kita nampak dia punya, sorry dia dah mula buat hal lah kan. Jadi kita nampak yang arahnya adalah sentiasa mengecil, iaitu pergi ke nilai kosong. Okey, jadinya kat sini had bagi y, bagi modulus y bila y menghampiri kosong adalah kosong. So had tersebut adalah kosong. Jadinya kat sini oleh itu kan kita tengok ni. Disebabkan had ini adalah kosong, maksudnya kita kata kejap saya tengok sini. Had bagi h menghampiri kosong, adalah kosong. Had di sini memang kosong, maka had di sini pun menjadi kosong. Jadi oleh itu had bagi g xy, bila xy menghampiri kosong adalah kosong. Tapi gxy ni apa? Gxy adalah, kita tengok balik gxy ni apa? Gxy adalah modulus. Dia saya pun tak tahu kenapa. Start normally. Okey. Had gxy saya tulis balik. Bila xy menghampiri kosong adalah kosong. Tetapi gxy adalah modulus 2x kuasa 2 y x kuasa 2 y kuasa 2. Kan? Kita bukan yang ni, bukan nak yang modulus ni, kita nak yang original, kan? Kita nak yang ni, yang tanpa modulus ni. Betul tak? Kita nak yang ni, kan? Bukan modulus. Tapi kita kena ingat balik. Kan? Katalah kita diberi apa? Katalah kita ada x kurang daripada kosong ataupun kurang daripada a. Maksudnya apa? Maksudnya x adalah kurang ataupun sama dengan a dan negatif a. Betul tak? Contohnya apa? Contohnya x sama dengan katalah a sama dengan 1. Kan? Jadinya x mestilah lebih besar daripada negatif 1, x mesti lebih kecil daripada 1, dan ada tersambungan di sini. Kan? Jadinya kalau x sama dengan 0.5 ataupun negatif 0.5, dia masih memenuhi persamaan. Jadinya macam mana? Kan? Jadinya kita tahu begini, hadnya adalah kosong. Kan? Jadinya kat sini saya boleh tulis balik had 2x kuasa 2y sama dengan kosong. Okay. Tetapi kita tahu 2x kuasa 2y x kuasa y, sekejap ya.
had di sini. Okey, betul. Jadi kat sini dia sekejap ya, saya fikir bila sekejap saya lost sekejap. Bila had menghampiri sama kosong, saya tak dapat nak connect dia. Ada siapa yang nampak ke? Saya nak tulis dia punya hujung ni, nak conclude dia je, sebabkan sekejap ya, kat sini no. Saya ingat dia macam ni kot. Sebab kalau kat sini kalau nilai fungsi kan dekat sini kita dah tengok kalau dia bergantung kepada nilai kerusakan y ni, kita boleh apit dia, kita boleh squeeze dia begini kan. Kalau ini menghampiri kosong, kalau had dia, yang ni menghampiri negatif kosong, iaitu kosong juga kan. Jadinya sudah tentu had di sini pun menghampiri kosong. Jadi had ni adalah kosong lah. Okey, sebab yang kita dapat adalah yang ni. Kan? Ataupun saya boleh tulis semula oleh sebab begini. Oleh kerana kita ada macam ni, maka had negatif 2x kuasa 2y, x kuasa 2, y kuasa 2. Bila x, y menghampiri kosong kosong, kemudian dekat sini had x, y menghampiri kosong kosong, 2x kuasa 2, y, x kuasa 2, y kuasa 2. Yang ni pun sama. Iaitu had x, y menghampiri kosong kosong. Kita dah tunjukkan tadi yang ni adalah kosong, iaitu di atas ni. Kemudian yang ni negatif kita boleh keluarkan. Jadi ini bermaksud negatif kosong, iaitu sama kosong. Maka ini yang kita nak cari, maka had ini semestinya kosong. Sebabnya atas dan bawah ni adalah kosong. Jadinya had dia mesti dapat kosong juga. Contohnya kita ada yang ni, macam mana kita dapat adalah kalau kita ada 2. Macam mana kita nak tulis 2? Ataupun macam kita nak tulis interval untuk 2 ni, iaitu kita boleh tulis 2 kurang daripada ataupun sama dengan modulus 2. Modulus 2 adalah 2 lah kan. Jadinya ini masih lagi benar. Ataupun kurang daripada modulus 2, iaitu darabkan dengan negatif. Yang ni adalah 2. Maksudnya dia adalah negatif 2 untuk keseluruhannya. Jadi ini pun benar juga. Jadinya ini adalah apa yang saya dapatlah. Jadinya kena hati-hati juga sebabnya kalau had dekat sini, ini benar
ataupun sah bila had kosong saja. Kalau satu, tak semestinya benar. Kan? Sebab kalau sini satu, let's say kita tengok kalau sini satu, yang ini bermaksud negatif kepada satu, iaitu negatif satu. Maka di sini kita tak boleh, sebab kalau sini satu, sini negatif satu, yang tengah-tengah ni apa? Kita tak tahu. Kan? Dia boleh jadi satu atau negatif satu kan? Sebab kalau ingat balik dalam kalkulus, awak belajar series kan? Series ada yang series yang contohnya fxy sama dengan negatif 1 n. Kan? Maksudnya bila n sama dengan kosong, dia jadi f jadi apa? Negatif, jadi 1. Bila n sama dengan 1, f menjadi negatif 1 kuasa 1 negatif 1. Bila n sama dengan 2, f jadi negatif 1 kuasa 2 iaitu 1. Kan? Jadi dia macam kalau kita lukis macam ni, nilai dia kejap 1, kejap negatif 1, kejap 1, kejap negatif 1. Bila kita proceed ke kanan. Jadi tak boleh kalau kes 1 dengan negatif 1 ataupun nombor yang bukan kosong. Tapi kalau kosong boleh. Sebab apa? Sebab kat sini dia akan jadi kosong juga, sebab bila kita dapatkan negatif, dia kekal kosong. So kita boleh gunakan. Panjang juga teorem ni. Tapi itu basically idea dia lah. Itu basically idea dia. Okey, kemudian continuity yang ini kita masuk continuity. Continuity ni basically had sama juga, tetapi L kalau kita tengok balik had, bila had dia gunakan L. Sentiasa dia gunakan L, iaitu fxy bila xy menghampiri AB, hadnya adalah L. Tetapi L ni boleh jadi apa-apa nombor. Kan? 1, 2, 3 kan? Contohnya kalau kita tengok, tak apa, contoh kejap lagi. Okey, tetapi kalau ini untuk had. Tapi kalau untuk continuity, keselanjaran, dia ada restriction, dia ada syarat dia lebih ketat lagi. Iaitu L tersebut mestilah nilai fungsi pada titik tersebut. Kita tengok contohnya, saya rasa awak pun dah pernah jumpa sebelum ni, iaitu rather than kita guna L kat sini, sekarang ni kita guna FAB. Maksudnya had bagi fungsi F, bila XY pergi kepada AB ataupun menghampiri AB, mestilah nilai fungsi tersebut bila kita gantikan dengan AB. Contohnya yang tadi tu, yang kat sini. Kita gantikan, kita dapat nilai dia. Jadinya itulah keselanjaran, continuity. Jadi kat sini, ini adalah selanjar, continuous. Kan? Kalau 0 per 0, kemungkinan dia tak continuous. Kan? Contohnya dalam kes yang lain-lain ni. Kes yang dekat sini. Kan? Bila kita dapat 0 per 0, kan? Dalam step 2. Kan? Kita dapat 0 per 0, kemungkinan dia tak selanjar. Sebab nilainya tak sama. Kita tengok contoh. Jadinya kenapa dia kata kena had bagi F ni mestilah nilai F tu pada titik AB. Dia tak boleh yang lain. Sebabnya dia tak nak ada hole ataupun gap ataupun jump dekat awak punya permukaan tu. Contohnya macam ni kan. Bila awak ada satu permukaan, tiba-tiba pada titik AB ni nilainya bukan dekat permukaan ni, tapi nilainya katalah kat bawah ni. Kan, maka dia tak selanjar pada AB. Kan, not continuous at AB. Kan, ataupun macam ni lah, sama juga. Kan. Kita satu permukaan cantik dah. Tiba-tiba pada titik AB ni, pada titik CD ni, nilai CD ni bukan kat permukaan ni, tapi nilai dekat atas ni. Jadinya kat sini dia kata, dekat sini dia kata F is not defined at AB. Ni AB. Dia berbeza sedikit dekat sini F tak tertakrif pada AB. Bukan bawah ni. Saya tak pasti kenapa dia lukis. Dia perlu lukis. Tak perlu lukis pun kat sini. Jadi dia kata kalau kat sini titik FAB tak ada. F of AB tak ada. Kan? Jadinya kalau sini tak wujud, macam mana dia nak memuaskan ataupun memenuhi persamaan ni? Okey, yang ni pula FAB wujud ataupun nilai fungsi ni iaitu GCD yang dia tak guna FAB kat sini. Kan? Wujud tetapi bukan pada permukaan ni tetapi ke atas. Jadi dia kata had bagi GXY
Bila XY menghampiri CD, tak sama dengan ni bila kita gantikan CD dalam fungsi tersebut. Dengan kata lain, titik tersebut tak berada di permukaan, dia ada kat sini. Jadi dia ada lubang lah. Ada jump. Dia gunakan perkataan jump. Yang kat sini ada lubang. Sebabnya nilai untuk AB ni, FAB tak ada, tak wujud, tak tertakrif. Sebab apa? Sebab kita pun tak tahu. Nampak macam tak possible je kan, tapi memang ada kes macam tu kan. Contohnya kalau kita belajar direct delta function kan, tiba-tiba pada X sama 0 dia jump kan. So, kita dapat, saya tak ingat kalau kita dapat direct delta function tu daripada electromagnetic ke apa benda, daripada charge kan, tiba-tiba dia jump kan. So dalam application dia wujud sebenarnya. Okay, walaupun dalam matematik kita kata takkanlah kan, macam mana kita boleh ada smooth surface macam ni, tiba-tiba ada satu kosong, so tak wujud kan, tapi sebenarnya wujud. Kemudian satu lagi adalah bila kita ada bentuk macam ni kan, bentuk macam apa tu, cerobong kan, bentuk macam ni, tetapi dekat sini dia lain sikit. Katalah pada titik kosong ni, pada asalan ni 0,0,0, dia jangankan kata memuaskan di sini ataupun memenuhi di sini tetapi had dia tak wujud. Bila had tak wujud, macam mana nak memenuhinya? Yang tadi dekat kes ni FAB ni tak wujud. Yang ni pula FAB ni wujud tapi berada di tempat lain, iaitu dekat sini. So, bila kita gantikan tak dapat sama dengan nilai FAB yang sebenar. Yang ni pula dia berlainan, iaitu had ni tak wujud. So apa tak wujud? Sebab fungsi ni bila menghampiri kosong, bila X dan Y menghampiri kosong, ada mana-mana arah pun sebenarnya, dia nilai fungsi ni adalah infinity. Kan? Jadinya had ni tak wujud, jadinya tentulah sekali semua ni takkan dipenuhi. Itu contohnya. That's why dia kata limit does not exist. Yang ni adalah there is a jump in the value of the function when the points ataupun xy goes to CD ataupun approaching CD. Yang ni pula AB nilai tu memang tak wujud. Kan? Dia ada lubang. Ni adalah hole, ni adalah jump. Jadi ini continuity on set ni saya tak nak ceritalah. Tapi ini kita dah pernah belajar dalam kalkulus 1 kan. Kita ada epsilon delta. Kan pasal neighborhood ni. Kita boleh gunakan juga ini untuk buktikan suatu fungsi itu adalah had tu wujud dan continuity dan keselanjaran juga berlaku pada fungsi. Okey, kemudian saya nak pergi seterusnya. What is continuous function of two variable? Katalah kita ada f dengan g selanjar ataupun continuous pada titik AB. Dia selanjar pada AB tau. Kita bukan kata selanjar pada keseluruhan saftah. Kita ambil AB saja, kecil, local continuity. Jadinya kalaulah F dan G ni selanjar pada titik AB, maka pada titik AB F tambah ataupun tolak G pun selanjar. F darab G pun selanjar. Kan? F darab C, yang mana C ni pemala pun selanjar. Yang ni G ni adalah function kan. F ni function ataupun fungsi, C kat sini adalah pemala. Kan, constant, bukan fungsi. Kan, sebenarnya fungsi pun boleh jadi pemala juga kan. Let's say F sama dengan A, itu adalah fungsi dan dia juga adalah mala. Kan. Kemudian F bahagi G pun juga selanjar, tapi istilah G bukan kosong. Kan, sebab kita nak bagi sesuatu kena bukan kosong. Okey. Jadi kita akan tengok. Jadi kat sini contohnya lah. Contohnya GXY kat sini. Kan, kita nak tahu yang kat sini kalau kat sini F dengan G begini, maka kesannya adalah fungsi polinomial dengan fungsi tak wajar, rational function tak wajar, fungsi pecahan, rational fungsi pecahan juga adalah selanjar. Contohnya macam ni, dia adalah fungsi polinomial. Kan, dia adalah selanjar. Sebab apa? Sebab let's say kita ada saya nak tulis. Dia tak nak keluar pula. Let's say kita ada
keselanjaran. Okey, let's say kita ada F sama dengan 2. Kita ada G sama dengan Y kuasa 5. Yang ini selanjar, maka gabungannya FG iaitu 2X kuasa 2, Y kuasa 5 adalah selanjar iaitu di sini. Yang lain-lain pun serupa, dia adalah selanjar. Yang atas pun sama selanjar. Yang bawah ni pun sama sebab semua ni polinomial. Kan? Iaitu X kuasa something, Y kuasa something. Tetapi yang bawah ni kena hati-hati. Iaitu bila yang bawah ni sama dengan kosong, maka dia tak selanjar. Kan? Iaitu X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 dengan kosong, iaitu X dan Y dia tak boleh sama dengan Y. Sorry, X kuasa 2 tak boleh sama dengan Y kuasa 2. Kat sini. Okay, the function F is a rational function. Okay, continuity. Itu function of 3 or more variable. Nanti kita akan, saya ingat dalam kelas seterusnya kita akan tengok ataupun saya akan bagi saya akan bagi soalan tutorial lah. Saya akan bagi soalan tutorial nanti untuk topik yang ni. Okay, kita tak sempat nak cover semua, tak sempat nak buat latihan. Okay, saya nak pergi pada topik yang seterusnya. Okay, yang kat sini adalah partial derivative. Tapi kita rehat dulu, dalam kita sambung balik pukul 11.10, kita akan masuk partial derivative. Kemudian kita akan pergi pada topik macam chain rule. Chain rule. Ni higher order, kemudian kita ada chain rule. Okay, kemudian kita ada pembezaan tak tentu saya rasa. Okay, kita akan sambung pukul 11.10. Okay, terima kasih.
Okey. Sekejap ni. Um, Berkaitan dengan topik tadi, jadi ini kalau kita tengok contoh dekat sini, dia kata benda yang penting adalah kat sini. Kan, benda yang penting adalah bila suatu fungsi itu selanjar, dia mestilah mempunyai had. Untuk saya boleh tulis dekat sini, bila selanjar mestilah hadnya wujud. Arahnya satu arah sahaja. Selanjar menunjukkan had wujud. Tapi had wujud tak semestinya menunjukkan dia selanjar. Kan, contohnya kat sini. Kan, hadnya wujud, iaitu titik kat sini. Tetapi dia tak selanjar sebab nilai titik kat sini sebenarnya tak ada. Sebaliknya nilai itu adalah di atas ni. Jadi kat sini selanjar mestilah had wujud. Tetapi had wujud tak semestinya menunjukkan ia selanjar. Kalau kita belajar dulu, A implies B. Kan? Ini A implies B. A menunjukkan B. Jadinya dia tak sama dengan B menunjukkan A. Dia tak sama. Tetapi yang sama adalah bila kita ada negation, kan? Bukan B menunjukkan bukan A. Ataupun dengan kata lain, jika had tidak wujud, ini menunjukkan tak selanjar. Contohnya mana? Contohnya yang tadilah. Jika had tak wujud, maka tak selanjar. Jadi ini penting kita belajar logik dulu, kan? Jika if A implies B, maka if not B, then not A. Kan, dia macam, saya ingat dulu cikgu saya bagi contoh, kan? Jika seorang, katalah Ali, kan? Kan, kita nampak Ali, kita tahu anak dia Abu contohnya. Kan, jadinya kalau bukan Abu, jika bukan Abu, maka dia bukan anak kepada Ali. Macam itulah. Tetapi kalau kita ada orang lain, mungkin Ali itu ada anak kepada orang lain. Macam itulah. Saya pun tak ingat sangat contoh saya bagi ni. Tapi yang kita tahu, kalau A implies B, maka ia bersamaan dengan bukan B, maka dia adalah bukan A. Kan? Ataupun dengan kata lain, selanjar menunjukkan had wujud, maka kalau had tak wujud, maksudnya kita ada negation, iaitu tidak, maka dia adalah tidak selanjar. Ini betul. Jadi kalau kita nak buat had wujud, maka dia adalah selanjar tak semestinya. Kan? Jadi so kita letak satu cross dekat sini. Kan? Sebab boleh jadi had tu wujud, tetapi dia tak selanjar disebabkan fungsi ni nilainya bukan berada di sini, di tempat lain. Jadi ingat je contoh ni. Okey. Nanti itulah saya cakap, saya akan bagi soalan tutorial, kena hantar juga, kan, yang walaupun yang sekarang ni kena hantar minggu depan, yang ni untuk next, kan. Saya nak bagi soalan berkaitan dengan limit. Kat sini dia suruh tunjukkan limit does not exist. Maksudnya apa? Maksudnya kita pilih dua path, kan, ataupun beberapa path yang menunjukkan had tersebut tak wujud, kan. Had dia L1, L2 tak sama contohnya, ataupun kalau L1 sama dengan L2, kan, L3 tak sama dengan L1 dan L2. Macam itulah, maksudnya awak kena dapatkan nilai had melalui, awak kena dapatkan path ataupun arah yang mana hadnya berbeza ataupun bercanggah. Di sini. Okey, kemudian yang ni saya akan pilih beberapa soalan. Awak pun boleh juga cuba tanpa tunggu soalan saya. Ini dia kata find the given limit, kan. Maksudnya dia bagi tahu had tu wujud. Ya, ganti je lah. Cari je lah, kan. Saya rasa kalau dah macam ni kita gantikan je. Nanti yang ni lah, kes ni. Sebab ni tak ada, ni bukan nombor pecahan. Kalau pecahan, mungkin kita buat 0/0. Kalau yang ni 15 ni, kan. 15 ni kita tengok.
Macam mana? Kita gantikan 1 dengan 2. 1 dengan 2, 3 tolak 2. 1. Gantikan pun dia tak dapat kosong. So, had tersebut memang wujud. Kan, yang ni pula kita tengok. Negatif 1 tolak 1, negatif 2. Darabkan dengan 3 tambah 1 iaitu 4. Ni pun bukan per kosong. So, had tersebut wujud. Kan, yang lain macam mana kan? Dia kena tengok. Kan, kalau ada yang per kosong tak ada takrif, awak kena cuba beberapa arah. Kan, itu pun awak tak boleh takrifkan. Awak tak boleh takrifkan. Kalau awak cuba dua arah, awak tak boleh kata had tersebut wujud. Sebab kemungkinan ada keadaan yang mana had tersebut tak wujud. Jadinya paling bagus pun kalau awak gunakan kaedah ni adalah awak boleh kata had mungkin wujud. Kan? Tapi dalam ni, soalan ni dia kata find the given limit. Maksudnya had memang wujud. Jadinya saya fikir kalau dalam kes bahagi kosong tu, kosong per kosong ke kan, awak tak boleh gunakan teknik yang ni. Saya rasalah. Sebab yang ni paling baik pun adalah awak boleh kata had mungkin wujud. Jadi kalau saya tak pasti soalan yang mana, kemungkinan awak gantikan semua ni awak akan dapat nilai. Kan? So awak tak perlu gunakan kaedah yang 2 ataupun 3. Kemudian saya tak pasti soalan yang mana, mungkin awak kena gunakan teorem squeeze kan, squeeze theorem ataupun sandwich theorem tu. Kemungkinan saya tak pasti, awak cuba buat, kalau ada masalah beritahu saya. Yang ni use polar coordinate. Dah belajar kan sebelum ni kan, koordinat kutub, kalau boleh gantikan macam ni jadi R, yang ni jadi 2R, yang ni jadi R, mungkin boleh guna. Kemudian continuous kan, continuous awak gantikan je. Kemudian function is continuous ni awak kena tahu domain ni kat mana. Jadi kena tengok contoh ni. Saya tak nak pergi pada semua ni. Tengok kemudian 42, dekat sini. Ni contoh satu lagi. Kan? Kita tengok nombor 42 dia ni, kita ada fungsi f, x, y. Nilainya adalah suatu nilai begini. Kalau kita lukis, kita dapat, mungkinlah kita akan dapat permukaan. Okay. Satu permukaan untuk semua titik kecuali x sama dengan kosong. Tetapi bila x sama dengan kosong, nilainya adalah 1 per y. Kan? Mungkin dia termasuk dalam kes yang tadi tu. Kes yang jam. Nilainya semua ditakrifkan oleh satu fungsi ataupun satu permukaan. Bila untuk satu titik saja iaitu x sama kosong, dalam ni CD lah. Dia nilainya lain, dia jump. Jadinya itu kes, mungkin kes begitu. Dia ada pelbagai kes lagi lah. Contohnya kalau kita tengok kat sini kan, x sama dengan kosong. Kenapa dekat sini x tak boleh sama dengan kosong? Sebabnya kalau kita tengok, kita gantikan kat sini kosong, sin kosong adalah kosong. So kosong bagi kosong adalah tak tertakrif. That's why dekat sini dia tak sah untuk x sama dengan kosong. Jadi dia takrifkan satu lagi nilai bagi fungsi tersebut bila x sama dengan kosong. Ini khas. Kan, iaitu yang ni. Kan, tapi adakah dia continuous ke tak? Kita kena gantilah. So maksudnya dalam kes 42 ni, kalau saya boleh tulis sikit soalan, question 42. Pertama sekali awak kena cari had. Had bila xy mandiri kosong. X sin y tambah y. Kan berapa? Kan gunakan teknik yang di atas. Kemudian fxy. Awak dapatkan fxy ataupun f00. Kan cara ni macam mana? F00 maksudnya yang ni adalah x. Kan? Bila begini maka kita kena gunakan yang bawah ni. Iaitu 1 tambah y. Y adalah kosong juga. Kita dapat 1. Jadinya adakah had nanti? Adakah had ni sama dengan 1?
Itu yang awak kena tentukan. Kalau sama, maka dia adalah, jika ya, maka dia adalah selanjar. Okey. Nanti saya akan bagilah soalan kat sini. Dan kita tengok yang kat sini. Okey, ni pun saya rasa kita boleh laju. Sebabnya kita dah ni pernah jumpa sebelum ni. Iaitu kita nak dapatkan apa ni, partial derivative. Kan, terbitan separa. Partial derivative. Kan, ataupun kita kata terbitan separa. Kan? Macam mana kan? Nak dapatkan terbitan separa. Okey, jadi kat sini kalau awak diberi contohnya fxy bla 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 bla, awak nak cari terbitan separa. Bila kata terbitan separa, maksudnya dia kena nyatakan separa terhadap apa? Kan? Dia tak boleh, kalau kita kata kita ada fx. Let's say kita ada fx. Jadi kita kata terbitan. Terbitan, maka ini bermaksud df dx. Ataupun kita guna f prime x. Kan? Tetapi kalau kita ada fxy. Kan? Bila kata terbitan, kan? Ataupun terbitan separa. Terbitan separa dia terhadap apa? X ke Y? Dia kena nyatakan. Kan? Terbitan separa terhadap X atau Y. Kalau X, maka dia bermaksud kat sini kita buat delta F, delta X. Ataupun kita boleh tulis delta X, Fxy. Maksudnya kita tulis penuh lah. Kita ada XY. Mana-mana boleh. Ataupun kita guna delta F, delta Y. Ataupun, kita guna, sebenarnya ada yang panggil delta. Ada yang guna D je, df, dy. Tapi D tu D yang saya ingat lah. Kalau kat sini, dia panggil D. Dia panggil delta, dia panggil D. Walaupun D ni adalah D yang curly. So dx, D dy, f, x, y. Ini cara tulis saja. Okey, jadi ini separa terhadap x, yang ini adalah separa terhadap y. Jadi macam mana kita nak buat? Saya rasa awak dah tahu dah, saya pun tak terang panjang. Okey, iaitu kita bila kita nak bezakan terhadap x, maka kita kena treat, kita kena anggap y ni adalah pemalar, seolah-olah y ni adalah a contohnya. Y kita anggap dia sebagai a sebagai contoh, kan? Jadi bila a, kita tak bezakan dia, kita kekalkan dia pada situ. Contohnya kalau kat sini kan, 2x kuasa 2, y kuasa 3. Kita nak bezakan terhadap x, maka 2 adalah pemalar, kita kekalkan. Y kuasa 3 pemalar, kita kekalkan. Yang kita bezakan adalah x kuasa 2 sahaja. Jadi kita dapat x kuasa 2 bezakan, kita dapat 2x. Jadinya darabkan dengan 2 dapat 4x. Y kuasa 3. Yang ni pula 3y kuasa 2. Kita tengok kat sini pula. Yang ni kita nak bezakan terhadap x. Maka 3y kuasa 2 kekal. Yang tinggal x. X bezakan terhadap x dapat 1. So kita dapat 3y kuasa 2. Kemudian ni 2x kuasa 2. Bezakan, kita dapat 4x. Bezakan terhadap x. Kemudian ni 3y kuasa 2. Kita nak bezakan terhadap x. Macam mana? Yang ni adalah pemalar. Jadinya kita bezakan terhadap x dapat kosong. 1 bezakan terhadap x pun dapat kosong. Sama juga untuk y. Kita nak bezakan terhadap y. 2x kuasa 2 kita anggap dia sebagai pemalar. Yang bezakan adalah y kuasa 3 iaitu 3y kuasa 2. Jadi kita dapat 6x kuasa 2 y kuasa 2. Yang ni pula 3x adalah pemalar. Jadinya bezakan y kuasa 2. So kita dapat 2y. Jadi total 6xy. Ini 2x kuasa 2 walaupun ada x tapi x dianggap sebagai pemalar. Jadi kita dapat kosong. Ini pula 3y kuasa 2. Bezakan terhadap y kita dapat 6y. 1 dapat kosong. Saya rasa ini benda ni asas lah. Okay, awak pun dah tahu. Kan? Okey, kemudian pasal notation. Selain daripada yang ni, kita boleh guna juga.
kita boleh guna apa lagi? Kita boleh guna, selain itu kita boleh guna fx. Kat sini adalah fy. Oh sorry, terbalik. Fy. Jadi lagi senang kan, lagi pendek. Ataupun kalau awak selalunya kan kita ada macam y sama dengan fx. Kan dia ada y kat sini kan. Ataupun z sama dengan fxy. Kan? Kalau begitu, kalau kita ada z dengan fxy, selain daripada kita gunakan fx, kita boleh guna zx. Ini adalah zy. Kalau diberilah, kalau dia tulis seperti ini, z sama dengan fxy. Kalau fxy saja, tak perlulah guna yang z ni. Tapi kalau kita ada sama dengan z, maka kita boleh gunakan zx ataupun kita boleh gunakan fx ataupun df dx ataupun d dx fxy. Ini notation sahaja. Jadi kalau tata tanda sahaja. Jadi kalau tak nak guna mana-mana pun terpulang. Ikut awak punya ni lah. Ikut awak punya kesukaan awak lah, preference awak, apa yang awak nak. Okay, so ni contoh fxy. Kita tengok contoh 2. Dari fxy ataupun f of x and y equals to x cos xy seru. Macam mana? Kita nak cari fx dengan kan. Cari fx. So fx adalah kita bezakan x cos xy kuasa 2. Macam mana? Kita nak bezakan. Okay, jadi kita ada satu term, satu lagi term kat sini. Kan? Jadi kita gunakan chain rule. Ingat balik chain rule macam mana? So x kita, kalau saya nak ikut dia, sekejap ya. Saya kekalkan x, saya bezakan cos xy kuasa 2, y dianggap sebagai pemalar. Jadi saya dapat kita nak bezakan kat sini. Jadinya saya nak buat x darab cos xy kuasa 2 tambah, saya nak bezakan x, saya kekalkan yang di sini. Cos, kita gunakan petua rantai kan? Petua rantai. Ataupun chain rule. Chain rule. So, proceed. Ni kita nak bezakan terhadap x. Kan macam mana? Kita bezakan dulu. Kita dapat negative sin xy kuasa 2. Kemudian dalam ni adalah compound, dia adalah gabungan beberapa terms. Jadi kita kena bezakan dia juga. Kita bezakan yang di dalam, kita dapat, kita anggap y adalah pemalar. So kita dapat, kita bezakan x sahaja. So kita dapat y kuasa 2. Tambah, bezakan x terhadap x dapat 1. Yang ni kekal, tak payah buat apa-apa. So kita sepatutnya dapat negative xy kuasa 2 sin xy kuasa 2 tambah cos xy kuasa 2. Kan? Kemudian fy pula. Fy adalah kita bezakan semuanya terhadap y. Macam mana? Kita gunakan chain rule juga. Sepatutnya, kat sini, kita kena dapat ni. Saya tak nak tunjukkan sebab saya rasa ni basic saja. Dan awak pun boleh cuba sebab ada contoh di sini. Okey. Kemudian, ni soalan yang lanjutan saja kan. Dia kata apa? Dia kata let fxy equals to 4 minus 2x squared minus y squared. Kemudian find the slope of the tangent line. Dapatkan kecerunan bagi suatu garis tangent pada titik ini. Jadi kat sini dia kata slope. Maka terbitannya lah. Kan? Slope of the tangent line, maka terbitan.
kepada F ni. Kan? Tapi dia kata apa? Kita tengok slope bla 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 on the curve formed by intersection dengan plane y sama dengan 1. Maksudnya kat sini kita tetapkan y sama dengan 1. Bila y kita tetapkan, maka dia adalah terbitan terhadap x. Dia adalah terbitan terhadap x. Jadinya soalan A ni, maka kita kena bezakan terhadap x. Dia slope terhadap apa? X ke y, kan? Ataupun kecerunan, ataupun terbitan terhadap apa? Tapi dia bagi tahu y sama dengan 1, kan? Maksudnya bila y ditetapkan, yang berubah adalah x. Maka terbitan terhadap x lah, kan? Macam mana kita nak cari terbitan terhadap y kalau y ditetapkan? Tak boleh. Jadi terhadap x. Kemudian plane x sama dengan 1. Kan? Jadi kita tengok sini, sebenarnya dia macam inilah gambarannya, kan? Dan surface dia, tadi bila kita tetapkan y sama dengan 1, maka ni adalah plane y sama dengan 1, maka ini adalah dia punya garis tangent. Okey, kemudian untuk x sama dengan 1 pun sama, kan? Okey, kita ada x sama dengan 1 macam ni. Jadinya bila s ditetapkan, yang berubah adalah y. Kan, bila y berubah maka terbitan terhadap y lah. Okey, gini. Okey. Jadinya awak boleh tengok contoh tu. Nanti ialah saya akan bagi juga soalan latihan ataupun soalan tutorial, tapi awak cuba buat sendiri juga. Kan? Sebab yang ni saya rasa asas. Saya nak tunjuk, saya tak nak buang masa yang lama lah. Topik sebelum ni ada yang banyak yang kita tak cover lagi, kan. So yang tu saya ambil masa yang agak lama sebenarnya. Okey. Jadinya saya rasa yang lebih penting dekat sini adalah implicit differentiation. Implicit differentiation, kalau awak tahu buat ni, mid-sem awak boleh buat. Bukanlah. Ada soalan yang awak boleh gunakan implicit differentiation. Pembezaan tersirat. Implicit differentiation. Okey, ada soalan mid-sem yang awak boleh gunakan yang ni, tapi tak guna pun tak apa sebenarnya. Tak ada masalah. Tapi kalau boleh guna lagi senang. Implicit differentiation. Ataupun pembezaan tersirat. Dia kan kita ada tersirat dan tersurat, maksudnya yang tersirat ni dia tak jelas, dia tak obvious. Kan? Dia berlaku sesuatu di sebaliknya, kan. Jadinya sebab dia menggunakan perkataan implicit. Okey. Jadinya kita tengok contohnya. Kita ada f kuasa 2. Ini adalah contoh. Kenapa dia berubah tiba-tiba? Sekejap ya. Okey. Tengok contoh 7. Kita diberi x kuasa 2, y kuasa 3 tolak z. Tambah 2yz kuasa 2 sama dengan 5. Kemudian dia kata dapatkan dz dx dengan dz dy. Okey, dia nak yang tu. Jadinya macam mana? Kan? Dia bagi kita kenapa dia kata tersirat? Sebab dia bukan bagi kita macam ni. Let's say dia kata z sama dengan 2x kuasa 2, y kuasa 3. Dapatkan dz dx. Dapatkan dz dy. Ini tersurat. Kan? Explicit. Ini yang tersurat. Tapi implicit, z ni maksudnya z bukan kita panggil kepala rumus. Kan? Maksudnya left hand side ni bukan z. Tapi z berada di tengah-tengah. Of course, kita boleh manipulate ni, kan. Kita boleh bawa 5 tolak x kuasa 2 tolak y kuasa 3. Tapi z pun ada macam ni. Kan? Z ada 2 sebutan. Kan? Jadi macam mana kita nak buat? Mungkin kita kena buat apa? Completing the square. Kan? Penyempurnaan kuasa 2. Kan? Sebab kita ada z kuasa 2. Kemudian kita ada z. Mungkin, saya pun tak pasti. Kan? Tapi panjang sikit cara kita. Jadi cara yang mudah adalah kita gunakan implicit differentiation ataupun pembezaan tersirat. Yang ni kena beri tumpuan lah yang ni. Okey, jadi sebelum tu kita kena tengok
Kita kena pasti. Kita ada pun boleh ubah. Boleh ubah yang bersandar. Kemudian tak bersandar. Yang bersandar adalah Z. Iaitu Z bersandar kepada X dan Y. Yang tak bersandar adalah X dan Y. Ini kita kena pasti selalu. Jadinya, macam mana kita nak buat pembezaan tersirat? Jadi, kita mula daripada yang pertama. Jadi, kita bezakan, sekarang ni kita tengok untuk dapatkan dz, dx, maka bezakan keseluruhan persamaan terhadap X. Jadinya, kita ambil keseluruhan persamaan ni, kita bezakan terhadap X. So, kita tulis X kuasa 2, Y kuasa 3, tolak Z, tambah 2, Y, Z kuasa 2, tutup. Kemudian sama dengan dx, ddx 5. Okey. Jadi kita bezakan, kita kena bezakan dua-dua belah. Tak boleh satu saja. Okey. Kemudian kita nak bezakan terhadap X ni. Jadi kita bezakan hasil tambah, bermaksud kita boleh dapatkan hasil tambah kepada pembezaan. Maksudnya kita boleh pecahkan dia. Ni benda yang kita dah pernah belajar sebelum ni lah. Kita boleh pecahkan dia. Okey. So kita dah ada komponen demi komponen. In fact kat sini kita boleh okey, tak apa. Saya okey kot macam tu. Okey, yang ni kita bezakan terhadap X, kita dapat kosong sebab dia pemalar. Yang ni kita bezakan terhadap X, kita dapat 2X. Yang ni kita nak bezakan Y terhadap X. Boleh tak? Tak boleh. Kan? Boleh, tapi kita dapat kosong. Sebab apa? Y adalah pemboleh ubah tak bersandar, dia tak bergantung kepada X. Kan? X dan Y berada pada domain sebagai contoh. Okey? So, yang ni kita nak bezakan, kita dapat diri sendiri lah. Iaitu dz, dx. Yang ni, kita nak bezakan keseluruhan ni. Macam mana? So, kita dapat 2y, sebab y adalah pemboleh ubah tak bersandar. So, kita boleh tulis semula macam ni. Kan kita keluarkan 2y sebab dua-dua ni adalah pemalar. 2 memang pemalar, tapi y pun kita anggap dia pemalar. Kemudian macam mana kita nak buat ni? Kita nak bezakan ni. So, kita dapat 2y, kita nak bezakan, jadi kita dapat 2z. Kemudian apa lagi? dz, dx. Jadinya kita bezakan macam biasa, dx jadi kita dapat 2z, kan? Kita bezakan. Kemudian 2z tak habis lagi sebab z adalah fungsi, kan? Ataupun saya boleh tulis mula macam ni. Y. Jadi saya ada x, kemudian dalam ni saya ada z, xy. Kan? Kuasa 2. Jadinya kita tulis 2y, jadinya 2zxy kuasa 2 tolak 1. Kemudian dalam ni pula saya ada fungsi. Kan? Ni adalah fungsi. Maka saya buat jadi saya dapat 2y, saya dapat 4, sorry. Jadi saya dapat 4y z dz dx. Jadi keseluruhan saya dapat dapat 2x ini tambah dz dx tambah 4yz dz dx kurang kosong. Okey, kemudian saya faktorkan. Yang mana saya boleh faktorkan, saya faktorkan. Saya dapat dz dx adalah 1 tambah 4yz, sama dengan negatif 2x. So akhirnya saya dapatlah apa yang saya perlukan, iaitu dz dx sama dengan negatif 2x
1 tambah 4y z. Tapi kalau kita perasan kat sini, yang ni iaitu jawapan akhir kita. Betul ke? Jawapan dia 2x bahagi 1 tambah saya keluarkan negatif. Kalau saya keluarkan negatif, saya dapat sekejap. Saya ada negatif kat sini. Sorry. Kat sini. Sini tolak Ini tolak. Ini adalah tolak. So, saya dapat tolak di sini. Jadi kat sini dia jadi tolak. Jadi tolak, jadinya saya nak buat negatif 2x. Saya nak keluarkan tolak, saya dapat 1 tolak 4yz. Kan? So tolak darab 1 dapat tolak 1, tolak, jadi tambah. Kemudian saya nak hapuskan. Saya dapat 2x 1 tolak 4yz. Okey? Okey tak yang ni? Jadinya yang tricky, yang ni kita tahu. Ni y3 ni kita anggap ada pemalar. Yang ni obvious lah. Yang ni yang tricky sikit. Kan 2y ni pemalar. Ni z kuasa 2 ni. Dia jadi apa? Dia jadi 2z dz dx. Sebab apa macam tu? Sebabnya z ni bukan pemulik ubah yang biasa, tapi z ni adalah pemulik ubah yang bersandar. Dia bergantung pada x. Bila kita bezakan keseluruhan ni, kita kena bezakan di dalam, kan? Contohnya macam kita buat apa? Ingat balik kalau kita buat dx, kita nak bezakan sin x kuasa 2. Ataupun bukan sin x kuasa 2, sin 2x. Kan? So kita dapat 2 sin 2 tolak 1 2x, kita bezakan yang di luar ni dulu, kemudian kita bezakan di dalam pula. Di dalam adalah bezakan 2x, iaitu 2. Kita dapat 4 sin 2. Macam tu kan? Betul ke? Saya pun dah keliru. Kalau kita bezakan sin kuasa 2 x, kita dapat 2 sin x cos x. Betul ke? Saya pun dah terkeliru. Sekejap ya, 2 sin x. Sekejap ya. Saya pun sorry saya pun dah keliru juga. Tapi siapa saya nak kata adalah dekat sini bila awak bezakan, ada term ataupun sebutan di luar dan ada sebutan di dalam yang awak kena pertimbangkan. Bukan setakat z kuasa 2 awak bezakan dapat 2z, tetapi z tu sendiri dia adalah suatu fungsi. Kan? Okey. Ini saya semak balik. Saya for some reason saya macam bela sekejap. Tapi tak apa, kita nak buang masa, kita nak terus dia. Okey, itu adalah implicit differentiation. Nanti awak cuba juga untuk y, macam mana, kan? Ataupun kita boleh terus tengok kat sini. Kita bezakan terhadap y, yang ni kita dapat kosong. Kita tak ada kat sini. Ini kita dapat 3y kuasa 2, sebab kita bezakan terhadap y. Dapat ini. Ini dapat tolak dz dy. Yang ni tambah, ni kita kena gunakan petua rantai. Sebab kita nak bezakan y terhadap y. Kan? So 2y saya kekalkan, saya bezakan z kuasa 2, saya dapat 2z dz dy. Macam tadi. Kemudian saya bezakan 2y, saya dapat 2, saya kekalkan z kuasa 2. Macam ni. Jadi saya gabungkan,
Sampailah saya dapat di sini. Jadi kat sini bila kita kata implicit differentiation ataupun perbezaan tersirat, selalunya kan kalau katalah sebelum ni kita ada apa? Kita ada F sama dengan XY bla bla kan. Jadi kita dapat df dx sama dengan let's say lah kan X, ataupun df dy dapat Y contohnya kan. Jadinya tapi dalam ni dia bila kita gunakan implicit differentiation dia berbeza sikit. Sebabnya F ni ataupun pola ubah bersandar ni dia ada dalam hasil tu. Kan? Contohnya kat sini. Pemolik ubah bersandar adalah Z. Kita nak cari dz dx. Kan? Jadinya hasilnya iaitu dz dx ni Z tu ada juga dalam ni. Kan? Jadinya dalam ni pun sama. Dz dy sepatutnya dalam sebutan x atau y je lah kan, ataupun y saja kan, tetapi dalam ni z pun ada juga, z pun ada juga. Okay, so bila kita buat implicit differentiation ataupun perbezaan tersirat, kita akan dapat z tu dalam tu selalunya. Sebab apa? Sebab bila kita bezakan contohnya macam ni, z kuasa 2, kita akan dapat 2z dz dy kan. Okay. Nanti kita boleh tengok contoh, ataupun saya bagi latihan juga. Nanti. Kemudian, sekejap saja, find partial derivative of function of more than 2 variable. Kan sama jugalah. Kalau kita ada x, y, z, kan macam mana kan? Sama juga. Okay, kemudian higher order derivative. Kan? Higher order derivative ni maksudnya second, kalau kita ada fungsi f, x, y, kita nak terbitan kedua, kan? Maksudnya terbitan kat sini, terbitan peringkat lebih tinggi ataupun tinggi, kan? Higher order, kan? Higher kan lebih tinggi kan? Jadi higher order derivative sama. Let's say kita ada f x y, f of x y, kita nak contohnya tadi kita tengok df, dx, df, dy. Sekarang ni kalau yang ni adalah peringkat 1. Kemudian kalau peringkat 2, macam mana? Kan? So kita ada, mungkin kita ada df, dx. Ataupun mungkin kita ada dy. Kan? Ataupun mungkin kita ada df, dx, dy, ataupun dy, dx. Kan, ini adalah peringkat 2. Maksudnya kat sini, peringkat tu adalah ada di sini. Peringkat 2. Peringkat 1 dia tak tulis lah. Okay. Okay, jadi kat sini, kita tengok. Kalau begini, maka kita bezakan f 2 kali terhadap x dengan menganggap y adalah mala. Kita sama juga kalau y 2 begini, maksudnya kita bezakan 2 kali terhadap y dengan menganggap x adalah mala. Cuma notation ni kena hati-hati sikit. Kalau begini, macam mana? Kita bezakan terhadap x dulu ke bezakan terhadap y? Kalau macam ni, dia bermaksud kita bezakan terhadap x dulu, baru y. Maksudnya dia ke arah begini. So, jadinya kalau kita ada begini, makanya arah dia macam ni. Ini bermaksud kita bezakan terhadap y dulu, baru kita bezakan terhadap x. Arah dia begini. Kalau begini pun sama juga. Iaitu kita bezakan terhadap x dulu, hasilnya baru kita bezakan terhadap y. Itu kena hati-hatilah. Tetapi nanti kita akan tengok. Sebenarnya dia sama je hasilnya nanti. Okay. So kat sini kalau kita ada f, kita bezakan terhadap x, kita dapat df dx. Kemudian df dx ni kita boleh bezakan terhadap x, iaitu kita letakkan di luar ataupun kita boleh gabungkannya. Kemudian sama juga df dx ni kita boleh bezakan terhadap y, tak ada masalah.
Kan jadinya dy di luar kita macam ni. Dan sama juga kalau kita bezakan terhadap y dulu, kemudian kita boleh bezakan terhadap x ataupun terhadap y. Kita dapat. Selain itu kita ada notation yang berbeza, kan? Contohnya kalau kita tengok tadi, kita ada notation apa tadi? Kan kita ada sekejap ya. Yang ni. Kita ada notation macam ni ataupun notation yang macam ni. Kita ingatlah dia kalau belajar kalkulus ni dia ada Leibniz punya notation kan. Leibniz ni one of the, kalau kita kalkulus ni dia ada dua pengasas lah yang paling utama sekali. Kalau kalkulus sekali kita belajar kalkulus dulu kan, dia ada dua father dia, iaitu Newton, satu lagi adalah Leibniz. Saya ingat salah satu ni adalah, saya ingat yang notation yang kecil-kecil ni adalah Leibniz punya notation. Saya rasa. Kalau awak baca buku kalkulus sejarah tu awak akan jumpa. Even dalam buku ni saya tak pasti ada tak ada kat sini. Ni bukan. Kan? Mungkin kat depan-depan ada kan, dia cerita pasal Leibniz ataupun Newton. Dia adalah dua lah father bapa kepada kalkulus ni kan. Dia segala dia sama. Bukan sama, maksudnya dia dikatakan kedua-dua tokoh ni dia menjumpai kalkulus ni, integration apa semua ni independently. Kan, maksudnya serentak tapi dia bukan kerja sama-sama kan. Dia ini buat kerja di sini, dia buat kerja di sini, tapi dia menjumpai benda yang sama. Okey. Jadi kat sini notation dia tengok kena hati-hati sikit kalau kat sini. Ni tak ada masalah lah sebab dua-duanya perbezaan terhadap x. Jadi kita buat fxx. Dan ini pun sama. Kedua-duanya tak ada y, jadi kita buat fyy. Tetapi kalau macam ni, d to f dy dx. Kan maksudnya kalau kita ikut kat sini, kita bezakan terhadap x, baru kita bezakan terhadap y kan. Macam ni. Tetapi kalau kita gunakan notation subscript, notation yang kecil ni, x ni kena letak di bawah dulu. X dulu baru y. Dia maksud daripada kiri ke kanan. Kalau yang notation ni daripada kanan ke kiri. Ya. Ini bermaksud kalau begini, kalau ini dia bermaksud f y x. Sebab dia buat y dulu. Arahnya adalah arah macam ni. Kalau yang macam ni arah dia ke kanan, ke kiri. Ini arah ke kanan. So sama juga kalau yang ni, ini adalah f xy. Arah dia sama juga. Dari kiri ke kanan. Ini adalah subscript punya notation. Okey. Jadinya kalau dua tak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau ada banyak, ada x, y, z, dia jadi lagi keliru kan. Okey. Left to right, left to right, right to left, yang dia cakap kat sini. Okey. Kemudian bila kita ada fxy, contohnya yang ini. Yang ni dan ni. Ini dipanggil mixed derivative ataupun terbitan campuran. Betul ke tak? Kita pergi kat kita punya ni kamus kita. Kamus ni awak sentiasa kena rujuk, terutamanya kalau awak buat tesis nanti. Tahun 4 nanti awak rujuk. Tapi ada benda yang ada kan, mixed terbitan tak mixed derivative. Ada benda yang ada benda yang tak ada. Kalau yang tak ada tu awak boleh tengok kamus di BP ke. Kalau tak ada. Tak gunakan. Kalau mix, campuran lah kot. Campur bercampur kan. Mix bercampur, campuran kan. Saya ingat campuran lah kot. Ataupun bercampur pun mungkin okey saya rasa. Okey. Jadinya kat sini kita gunakan ni. Okey, nanti kita akan pergi teori. Kemudian disuruh carikan find the second derivative of second partial derivative. Bila kata second partial derivative, dia ada macam ni, dia ada terhadap x iaitu fxx. Kemudian terhadap y iaitu fyy. Kemudian mix iaitu xy dan yx. Macam nak buat, awak
tengok contoh ni dan nak cuba buat sendirilah. Saya tak nak terangkan ni sebab ini asas dia kan. Okey, just bezakan je. Kan. Okey. Kemudian ni yang penting. XY kita dapat ni 4y tambah 3y kuasa 2. FYX kita dapat 4y tambah 3y kuasa 2. Itu sama. Adakah ini kebetulan ataupun tidak? Kan? Jadinya kita tengok apa Clairaut theorem, saya French punya nama kot. Dia kata bila kita ada fxy dengan terbitan separa fx, fy, ini untuk peringkat 1, dan kita ada seterusnya terbitan peringkat 2 yang campuran. Dia ada fxx, fyy, tapi yang campuran sebenarnya kalau fxy dan fys ni continuous, maka dia adalah sama sebenarnya nilainya. Dengan kata lain, kalau ada f, awak bezakan terhadap y dulu, baru x, ataupun awak bezakan, kalau f, x, y, kita bezakan terhadap x dulu, baru y, ataupun kita bezakan terhadap y dulu, baru x, sebenarnya dia tak ada perbezaan, dia adalah sama. Okey, jadinya mix derivatif ni, ataupun terbitan bercampur ataupun campuran ni, sebenarnya sama. Okey. Jadi kita tengok contoh, tak tengok contoh pun kat sini sebenarnya. Tak ada pun. Okey, kemudian dia ada cerita sikit pasal harmonic function. Harmonic function adalah bila mana awak ada fungsi f ataupun dekat sini digunakan u. Bila awak bezakan dua kali, peringkat 2 terhadap x, kedua-dua kalinya. Kemudian awak bezakan terhadap y, 2 kali, awak tambahkan, awak dapat kosong. Itu dipanggil harmonic function. Contohnya kalau awak belajar nanti, siapa yang main matematik, awak akan belajar PDE. PDE awak akan jumpa UXF tambah UY sama kosong ni dalam apa yang dipanggil sebagai Laplace equation. Laplace pun French juga rasanya. Banyak French. Okey. Ini kan Laplace ni kan nama French. Okey. So contohnya macam ni, USY adalah EX cos Y. Kita bezakan 2 kali dapat ni. Kemudian kita bezakan 2 kali tak ada Y, kita dapat ini. Dia campurkan dapat kosong. Maka dia adalah harmonik. Jadinya kalau kemudian dibagi higher order lagi. Ni adalah peringkat 2. Peringkat 2 tadi. Sekejap ya. Ni peringkat 1, peringkat 2 kan. Kemudian kita boleh peringkat 3, peringkat 4 dan seterusnya. Kan? Contohnya ni adalah peringkat 3. Yang ni pun peringkat 3 tapi dia ada Y. Bezakan terhadap Y, kemudian bezakan terhadap X. Bezakan terhadap X, bezakan terhadap X, kemudian bezakan terhadap Y. Kemudian yang ni, bezakan terhadap X, kemudian Y, kemudian X. Okey. Kemudian, kita tengok, dia kata, teorem 1 ni. Teorem 1, dia kata XY sama dengan YX. XY sama dengan YX. Jadi, kat sini, dia kata, teorem 1 is valid for mixed derivative of higher order. For example, if the third derivative are continuous, then the order in which the differentiation is taken does not matter. Kita akan sambung balik sebab masa dah habis. Kita akan sambung balik minggu depan. Kita akan sambung yang ni. Kemudian kita akan masuk yang saya ingat saya tak pergi topik yang ni, differential ni. Sebab saya tak penting sangat. Penting juga tapi kurang penting berbanding yang lain. Okey, ataupun awak boleh baca sendiri. Kemudian kita akan masuk ni. Chain rule. Kita tengok dah sebelum ni kan chain rule kan, tapi ni memang ada dedicated subchapter untuk dia. Chain rule ataupun hukum berantai tapi yang melibatkan perbezaan separuh. Kemudian kita akan tengok 2.6 ni ekstremum saya rasa. Ekstremum saya ingat saya tak pasti lagi akan cover ke tak. Saya rasa mungkin tak. Awak boleh baca sendiri. Kemudian dan saya tak tanya pun dalam exam sebenarnya. Yang saya kata saya tak yang ni macam differential ni tak masuk dalam exam, tapi baguslah untuk awak faham. 2.4 ni, 2.6 pun sama. Ekstremum ni saya tak masukkan pun dalam exam, tapi baguslah kalau tahu sebab dia macam minimum dan maksimum sahaja. Kalau kita ada dalam fungsi satu dimensi, kita ada maksimum dan minimum. Sama jugalah dalam kes 2D ataupun 3D, dia ada maksimum atau minimum ataupun dia panggil ekstremum. Maksudnya dia adalah minimum ataupun maksimum. Kemudian ni pun tak masuk dalam, saya tak cover nanti. Mungkin saya terangkan sikit saja, tapi tak masuk dalam exam. Kemudian 2.7 ni adalah Lagrange multiplier.
Lagrange pun different juga kan rasanya. Ni pun tak masuk dalam exam dan saya tak cover lah. Okay, jadinya lepas tu kita boleh terus masuk integration. Hopefully minggu depan kita boleh kelas yang sejam tu, hari Rabu kelas 2 sampai 3 kita habiskan, kemudian kelas hari Jumaat kita boleh masuk integration. Okay, ada apa-apa? Sorry, dah 21 minit dah. Ada apa-apa soalan ke? Berkaitan dengan kuis ke? Berkaitan dengan ujian ke? Tanya lama lagi kan, 2 bulan lagi. Ada ke? Saya nak start recording ya.